Dia panggil dengki, Melayu kata dengki. Dengki ke adik dia nama Habib, lalu dia bunuh. Dalam diri kita ada tamak. Orang tamak selalu rugi kan. Tapi akhir zaman ni hak tamak yang untung. Dalam diri kita ni ada macam-macam sifat buruk. Semua tu kita nak buang. Hubbur ri'asah, gila pangkat. Pergi mesyuarat PIBG, tak lekat nama pun dia jadi nak mengamuk, bukan dapat elang pun. Mau pergi mesyuarat Mada ke, jadi ahli majlis daerah ke, tak apa padan lah, dapat juga elang kan. Ada orang gila pangkat. Ada dalam masyarakat kita, dalam diri kita ada hubbul jah, gila glamour, gila masyhur. Orang cakap tentang dia seorang. Orang cerita tentang kehebatan-kehebatan dia. Dalam diri kita ni ada macam-macam lah hak buruk. Banyak tidur, banyak makan, sangka buruk. Dan selalunya orang yang sangka buruk ni, mati dia su'ul khatimah. Mati dia tak ubah nak elok. Sangka buruk dengan manusia, lebih-lebih lagi sangka buruk dengan Allah. Kita dalam hidup waktu sihat ni kena banyak sangka, seimbangkan khauf dan rojak dia panggil. Rasa takut dengan rasa harap ke Allah. Takut tu bagi lebih. Waktu badan sihat macam kita sekarang ni, bagi lebih takut tu. 70% takut, 30% tu harap. Takut ke Allah, takut ke azab Allah. Harap-harap Tuhan terimalah amalan kita. Tapi bila betul-betul dekat nak mati, ataupun kita sakit tu, kita tengok sakit ni sakit bawa mati, ataupun tak sihat, kita kena lebihkan rojak, saya panggil. Rojim alif hamzah, rojaun. Harap, Melayu kata harap. Harap tu kena 70% ke 80%. Khauf, takut tu bagi 20%, 30% saja. Sebab Tuhan kata dalam sebuah hadis qudsi, ana ala zanni abdi bi. Aku ni duduk pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau kita sangka Tuhan akan ampun dosa kita, Tuhan akan ampun dosa kita. Kita sangka kata aku ni masuk neraka, Tuhan duduk tang hatlah kita duk rasa kat dia. Kita harap rahmat dia, Tuhan akan bagi rahmat dia. Jadi waktu hari kita sakit teruk tu, bagi banyakkan sangka baik dengan Allah Ta'ala. Walaupun amalan kita ni sangat sikit, banyak lagi semayang-semayang kita tak qada, puasa-puasa kita tak ganti, fidyah puasa pun tak tahu nak kira dah. Zaman bila tuang, zaman duk ngaji pulang tengah Konggol pakai skirt dulu ni, tuang puasa. Zaman duk kerja di Kelang, di Singapura, di Penang mana dulu duk naik motor bawa tu lah, Keep Rezek, zaman-zaman depan ni kan, Abang Rosyam kita. Dia tak lah, kawan-kawan dia tu yang tinggal, dia bagus kita tahu. Tengok lenggang kita tahu. Jadi ini cerita kan, melawak-melawak ya. Jadi kita kena sangka baik dengan Allah bagi banyak waktu kita tak sihat dekat nak mati. Sehingga diceritakan dalam hadis, ada satu orang dia nak mati, dia di padang mahsyar nanti, dia dihalau nak dibawa masuk dalam neraka lah. Tapi dia masih memandang ke arah syurga ni, boleh tengok lagi belah syurga ni. Malaikat tarik dia nak hayun, nak hawik dia masuk dalam neraka. Kemudian dia duk tengok lagi. Dia orang tanya dia, malaikat tanya dia, duk tengok apa betul-betul, duk tengok apa depa belah tu. Dia kata, aku masih mengharapkan rahmat daripada Allah, kerana aku tahu Tuhan tu Maha Pengampun. Jadi Tuhan kata kerana dia sangka baik dengan Allah Ta'ala, dia dimasukkan ke dalam syurga, walaupun amalan dia tu bawa kepada neraka. Baik. Jadi untuk kita rasa rahmat Tuhan, Tuhan tu pengampun, kita takut kat dia apa semua, kita kena kenal Allah Ta'ala ni. Jadi kita kena mengaji ilmu Tauhid. Satu-satunya ilmu yang boleh kenal Allah Ta'ala ni namanya Tauhid. Tauhid ni banyak peringkat kan saudara abang. Mengaji Tauhid ni cara macam kita mengaji ni dulu. Cara kitab kuning ni, beritahuan dulu, barulah nak pergi hakikat ke apa semua ke mana. Kadang-kadang orang kita ni dia suka dia nak jalan pintas, pergi duk belajar tu hak pelik-pelik tu kan. Hak jenis sifat 20 ni pun dia tak ubah nak tahuan lagi, dia duk pergi turi hakikat. Pergi hakikat, turi lah kali tak semayang. Semayang daim dia panggil, daimun. Dia kata semayang apa ni, semayang kulit ni dia kata.
Dia tetap mayang duk teringat tu dia kat Tuhan kononnya. Dia tertipu dengan syaitan. Naik duduk atas gunung Jerai tu kan. 40 hari ke apa mana ke apakah mayang Jumaat tak apa dah. Jadi mailah syekh ni syekh hijau lah syekh jin. Dia kata jin khadam ke apa kan. Dia mai habaq lah Syekh Abdul Qadir Jalani ke Islam. Mana kita tahu, bukan kita boleh tahu. Manusia pemuru kan tak jin. Dia habaq dia Islam kata Islam, kita tak boleh nak tahu. Baik, jadi kita mengaji aku biasa-biasa ni dulu. Nanti sampai satu tahap baru dah hadapi kepada tauhid yang lebih tinggi daripada syariat ni, bawa kepada tarekat, kepada tarekat bawa kepada hakikat dan kemudian ma'rifat. Baik, kita menggunakan kitab Aqidatul Najin. Kita duduk di muka surat 6. Kita masih hari tu ni duk cerita tentang apakah hukum orang yang taklid. Apa maksud taklid? Taklid ni lawan bagi ma'rifah. Orang yang mengenai ni disebut sebagai orang yang arif, orang yang kenal. Ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ni ada 3 syarat. Yang pertama jazam. Hak dia beriman tu, hak dia pegang dalam hati tu, dia panggil i'tiqad. I'tiqad ni daripada perkataan Arab aqada, ikatan, simpulan. Hak dia simpul mati dalam hati dia tu, jazam. Simpul itu mati sungguh, jazam. Dia panggil jazam. Tak muat. Itu syarat pertama ma'rifatullah. Yang kedua, dia kena muwafaqah bil haq. Muwafaqah anil haq. Sejajar, selari dengan kebenaran. Hak dia pegang tu pegang betul, dan benda tu benda betul dengan kebenaran. Tuhan satu, dia nama Allah. Betul lah. Tuhan tu berkuasa, Tuhan tu bagi rezeki. Tapi mau kalau pegang jazam tapi tak muwafaqah lil haq, tak sejajar dengan kebenaran. Tuhan 3. Kacau. Tak jadi ma'rifatullah juga. Ini syarat kedua, dia mesti selari dengan kebenaran. Dan yang ketiga, bid dalil. Kena tahu dalil dia. Kena tahu dalil. Dalil ni dia ada 2, dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil secara umum, dalil secara detail. Orang awam ni sah, sekadar sah ijmali saja. Ijmali ni macam mana? Orang tanya ada Tuhan tu ada tak? Ada. Apa dalil dia? Ada kita, dia kata. Takkan kita jadi sendiri. Jawab macam tu guna sah dah, iman dia tu sah dah. Bukan nanti duk kena bahas macam saya duk cerita jenuh macam tu. Tinggal 3 orang dalam syurga tu kan. Gila-gila ustaz pun tak masuk. Kan? Kalau macam simple dia. Tapi bukan benda tu duduk di mulut. Dia sendiri dengan akal dan sanubari dia faham kata alam ni tentulah ada zat yang hebat yang menciptakan, nama dia Allah. Ada 3 tu dia panggil ma'rifah. Kalau ada 2 saja, dia ada jazam, dan benda ada jazamkan tu selari dengan kebenaran, tapi dia tak tahu dalil. Dia jenis orang tak tahu nak habaq. Periksa darjah 5 dulu, penilaian darjah 5 atau 70-an dulu pun tak ubah nak erti lah, tak ubah nak boleh. Dia kata aku tak tahu nak habaq Tuhan ada, tapi aku betul-betul yakin kata Tuhan ada. Tapi nak cerita tak erti. Kan? Jenis kalau orang bagi apa? Dia jual burger, orang bagi RM10, beli RM6 5 orang, dia jadi pening nak bagi balik RM3 5 orang tak tahu, dia akan bagi RM4 5 orang. Ada orang ni tu 10 tu lah RM6 5 orang, RM4 5 orang. Jenis tu dia tak tahu nak dalil, tapi dia pegang tu pegang kuat. Orang macam ni tak ada dalil ni dia panggil taklid. Taklid ni ikut-ikut, follower kepada ustaz. Iman dia tadi ni ikhtilaf ulama. Ada ulama kata tak sah. Apa maksud tak sah? Duduk di padang mahsyar nanti kan masuk dalam neraka selama-lamanya. Itu maksud iman tak sah. Iman tu orang tak timbang di dunia ni. Dia mengucap ya, iman sah kan tak sah ke? Pi banyak iman kan tak kena iman ke? Orang simpan nak buat orang Islam juga, orang peraid juga. Ni cerita di sana. Iman tu pentinglah, sah ataupun tidak. Ini pendapat pertama ulama. Tapi pendapat yang mu'tamad, yang kuat, ulama kata sah iman dia. Sah iman dia. Jadi kita pegang ni lah. Mudah-mudahan kita ni masuk dalam yang sah iman ni, walaupun tak tahu dalil. Tapi dengan syarat jazam. Hak dia pegang tu pegang jazam tu. Tapi kalau dia pun ada was-was, zon, dia
Kita betul ke Tuhan berkuasa ni? Ada betul ke Tuhan ni? Aku doa lama dah ni, tak tolong-tolong pun. Dia mula was-was kan. Jadi kalau ada macam tu, tak sah iman dia. Tak sah iman. Yang tu yang kita bahas dulu. Kemudian kita bahas pula tentang apa dia, macam mana nak boleh ilmu tu. Lepas tu kita berhenti tentang syahadan kan minggu lepas. Betul tak? Syahadan. Orang perempuan lah, orang lelaki dia tentang mana pun tak apa Ustaz. Orang perempuan dia bertanda jangan buat betul. Tak ni saya ada cerita tu pun dia pokok buat jelin kita, dia kata baca dah ni. Kita tengok ke kita tahu, tapi kita buat layan dia cerita begitu. Memang baca dah, tapi nak bagi kemas faham tu. Hak yang lelaki ni dia buat macam baru dengar kan. Syahadan ni saksikanlah. Kalau bahasa Melayu kita ni bahasa Melayu klasik. Syahadan, ketahuilah macam tu. Bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajarkan dia usuluddin itu wajib pada hukum syara'. Ilmu tauhid ni ada berapa banyak nama. Ilmu paling banyak nama ni ilmu tauhid. Ada orang kata tauhid. Tauhid ni maksudnya esa, mengesahkan. Nampak Allah yang ada, yang berkuasa Allah saja, yang bagi rezeki Allah saja, yang boleh bagi sakit Allah saja, bagi sihat Allah, yang tu dia panggil tauhid. Satu yang wahid. Ada orang panggil usuluddin. Usul tu maksudnya tapak, asas, basic. Din maksudnya agama, asas agama. Tapak nak buat rumah tu kena ada tapak lah, tidak tiang nak buat mana. Fiqh ni, syariat ni, semayang ni tiang. At-tak tu akhlak. Okey. Jadi tapak paling penting. Aqidah, ada orang panggil aqidah. Lain pada tauhid, lain pada usuluddin, ada orang panggil aqidah. Aqidah ni mai perkataan aqadah, simpulan. Aqidah, akad, kita panggil akad nikah, ikatan. Simpul apa ni? Aqidah simpul mati tentang keimanan. Ini nama-nama. Ada orang panggil ilmu iman, ilmu kepercayaan. Apa hukum belajar dia? Belajar dia, mengajar dia wajib pada hukum syara'. Mengaji pun wajib, mengajar pun wajib. Apa maksud wajib? Artinya dituntut akan dia, akan sebagai tuntut yang lazim. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Wajib. Wajib ni tuntut, Tuhan tuntut tu tuntut yang tak boleh senang-senang nak tinggal. Tuntut yang senang tinggal ni dalam syarak ni dia panggil khitab. Khitab ni tuntut. Tuntut Tuhan ada dua jenis. Satu tuntut wajib, satu tuntut sunat. Tuntut wajib ni tak boleh tinggal. Tinggal dapat dosa, buat dapat pahala. Kita mengaji ilmu tauhid ni dapat pahala. Kita tinggal dapat dosa. Malam lain pula mengaji ilmu tajwid dengan tu Haji Saleh. Tengok. Mengaji tajwid ni hukum dia fardu kifayah. Main mengaji tu dapat pahala. Tinggal kalau semua orang tak main, dia seorang duduk tunggu nak mengajar, siapa pun tak main, dosa teman ni. Jadi mau ilmu tauhid ni, hak main ni terlepas dah, hak tak main tu, tak mengaji tu tak sah, dia berdosa. Tapi kalau dia pergi mengaji tak lain tak apalah, ataupun dia memang ma'rifatullah tak apa tu. Ni cerita hak tak boleh apa lagi ni. Ilmu lain semua fardu kifayah, kecuali 3 ilmu saja fardu ain. Setiap orang tu kena mengaji. Kaya miskin, hitam putih semua kena mengaji. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, iman ni wajib semua orang tahu. Fiqh ni mengaji cakap hak dia nak beramal. Kena ayak, basuh najis, mandi, wudu. Dia tak pergi Mekah, tak pergi haji, tak mengaji. Tak apa pasal tu. Tapi bila dia nak buat yang tu, dia kena mengaji fiqh. Jadi tuntut ni tuntut yang tidak mudah meninggalkan dia. Tinggal mengaji tauhid ni haram, berdosa. Maka dibahagi akan wajib pada syarak itu atas 2 bahagi. Pertama, wajib yang fardu ain pada belajar. Bermula qadar yang wajib fardu ain, mengetahui dia itu, iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Pasal apa kita wajib fardu ain ni, wajib mengaji ilmu usuluddin ni? Kerana ilmu ni akan mengeluarkan mukallaf. Mukallaf ni orang yang dibebani dengan
dibebankan dengan hukum hakam yang 5 tu. Mula-mula kita dulu bayi. Lepas tu main tadika tu dia panggil mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya beza. Arab panggil mayyiz, boleh beza tape dengan coklat. Umur tadika tu dia mumayyiz tu, dia 1, dia 2, dia 3, dia boleh beza. Dia buat amalan apa pun dapat pahala. Dia tinggal tak dapat dosa apa. Dia main 1 umur. Orang perempuan paling kurang 9 tahun. Haid. Dia 5, dia 6 main haid. Orang lelaki pula mimpi keluar mani. Dia 6, kita 1 dan 2. Ataupun main umur 15 tahun tak mimpi, tak haid, automatik terus. Dia panggil mukallaf. Dia sendiri tanggung segala dosa dia. Sepanjang 24 jam tu duduk main dalam 5 hukum tu lah. Dia tak tahu ilmu tauhid. Duduk pergi mengaji matematik, sejarah, duduk main pendidikan jasmani dan kesihatan, melompat gunung apa semua. Berdosa sepanjang 24 jam. Dia berdosa sebab dia tak kenal Allah Ta'ala. Pak dia berdosa sebab selaku bahagian dosa tak bawa dia mengajar ilmu tauhid. Bila dia kenal ilmu tauhid ni, maka dia keluarlah daripada taklid, orang yang ikut-ikut tanpa dalil, kepada tahqiq. Tahqiq ni maksudnya kukuh. Hak, tahqiq, kemat, kejap dengan kebenaran. Dan iaitu mengetahui yang wajib bagi Allah 20 dengan tafsir. Yang kata mengaji Usuluddin ni, dia nak kenal 20 sifat Allah secara detail. Tafsir maksudnya detail. Dan yang mustahil atasnya hanya Allah Ta'ala, 20 juga. Dengan tafsir, satu-satunya dengan dalil. Dan jikalau dengan dalil ijmali sekalipun. Ijmali maksudnya dalil umum, dalil general saja. Macam saya abang tadi, dalil ijmali. Apa kata dalil kata Tuhan tu ada? Kita ni tu ada, alam ni ada. Kita diciptakan. Bahasa lama kata baharu alam ini. Apa dalil kata qidam? Tuhan tu tak ada mula. Kita ni ada mula, takkan Tuhan macam kita juga ada mula. Kan? Kalau ada mula tentu orang buat dia. Kalau orang buat tu lah betul jadi Tuhan. Dia boleh cakap macam tu pun, kira dia panggil dalil ijmali. Apa tanda kata Tuhan tu berkuasa? Tak tengok kan ribut main. Tak ada siapa boleh ni. Tentulah Tuhan buat. Jadi dia boleh cakap macam tu pun dia panggil dalil ijmali. Seperti isbat aqaid yang 20. Isbat maksudnya kukuhkan, subut. Kita percaya kemah sungguh aqaid, simpulan-simpulan yang 20 itu dengan dalil baharu alam ini. Baharu alam ini dalil ijmali. Serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu daripada pihak baharu. Baharukah atau daripada pihak imkankah atau pihak keduanya, dan lemah pula hendak menolakkan syubhah yang datang ia, hendak membinasakan dalil yang ia mengambil dalil itu. Orang yang tahu secara ijmali saja dalil ni, dia lemah. Lemah ia mukallaf tadi ni. Dia lemah daripada menetapkan dalil itu, dalil yang baharukah atau yang pihak imkan. Imkan maksudnya diciptakankah, atau pihak keduanya. Atau lemah pula hendak menolakkan syubhah. Ada satu orang main duk buat cerita agama ni, kok ni, dia tak tahu nak jawab. Ini orang yang hanya dia panggil dalil ijmali saja. Kalau dalil tafsili macam kita orang mengaji ni, main satu orang dia cerita kok ni, kita boleh jawab lah. Dia kita kena ada dalil tafsili. Baik. Maka dalil ijmali, huruf alif jatuh. Maka dalil ijmali itu yang dapat apa ni? Apa? Siapa boleh bagi batang tu? Apa dia? Kebas. Dia terkebas. Maka dalil ijmali itu yang dapat
Apa? Oh, mai kita tak ada tulis pula dah. Tak apa tinggal tu. Lagi dia bunyi kau. Kebaskan ni apa ni? Manusia menetapkan dia seperti gembala kambing dan gembala unta, dan orang dusun adalah mereka itu apabila melihat suatu yang ajaib berkata mereka itu subhanallah. Setiap yang menjadikan itu, yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Dia kata dalil ijmali ni, dia kata yang dapat kebiasaan manusia ni, manusia biasa-biasa ni, dia tetapkan sesuatu tu. Dia kata manusia biasa ni lagu mana, dia kata contoh orang tu gembala kambing, dia kata dia nak abang kerja di tanah Arab ni, jenis orang biasa-biasa yang ni kerja gembala kambing ataupun gembala unta, atau orang dusun. Orang dusun ni orang belah kita panggil orang ulu, kalau di Arab dia panggil Arab Badawi, orang dusun dia panggil, bukan kes dusun banyak dah ni. Orang biasa lah. Bila kita tanya mereka itu, bila mereka tengok sesuatu yang ajaib, yang pelik-pelik, mereka akan kata subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah ni maksudnya Tuhan tak pakai langsung sifat lekeh, Tuhan hebat. Itu maksud dalam bahasa Arab bila disebut subhanallah, maksudnya Tuhan hebat. Siapa yang menjadikan ini? Yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Bila orang tanya siapa yang buat semua ni, yang hebat-hebat, yang ajaib-ajaib ni, mereka akan jawab secara automatiknya, gembala kambing, gembala unta, orang hulu, orang dusun ni, dia akan terus jawab. Dia kata tiada yang menjadikan melainkan Allah. Yang boleh buat semua ni Allah saja. Itu dia panggil dalil ijmali. Dia dulu nak cerita tentang jenis dalil ijmali tu lagu mana, yang kata dalil umum tu, yang sah iman tu. Boleh jawabnya tu tak apa lah. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Itulah dalil dia kata yang menjadikan alam ini ialah Allah Ta'ala. Seperti ditanya seseorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Dan lagi seperti hikayat kata Asma'i, keluar aku pada satu hari daripada masjid jami', yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri Basrah di Iraq, iaitu satu qaryah, satu kampung hampir negeri Baghdad. Maka adaku berjalan pada tengah jalan, berjumpa dengan seorang A'rabi. A'rabi ni orang dusun. A'rabi ni kalau dalam kita duk baca hadis-hadis lah, bila dia cerita Arab ni hak mai daripada jauh tengah padang pasir tu mai ke masjid Nabi di Pekan ni, Madinah ni, dia kencing dalam masjid. Itu dia panggil A'rab. Bila dia mai tanya Nabi pun, Nabi jawab pun secara padan dengan akal dia pun. Dia tanya, betul tak Tuhan tu ada? Dia tanya Nabi. Nabi tunjuk taik unta. Nabi kata, taik tu ada, macam mana dia boleh ada taik tu? Dia kata ada unta berak, dia kata ada unta. Jadi macam tu lah. Ada alam ni, Nabi kata adanya yang menciptakan. Dia balik ajak masuk Islam semua. Bila ketua tu masuk, semua orang kampung tu masuk Islam. Satu hari Arab ni lagi hak ulu dia ikut, dia main-main. Dia kata, betul ke engkau Rasul? Dia main cakap kasar betul kan? Nabi panggil pokok tu, pokok berjalan kan. Apa yang di Mekah adalah tengok pokok masjid syajarah. Pokok tu berjalan, dia keluar akak tu berjalan naik kat Nabi. Abang, anta Muhammad Rasulullah. Dia baru masuk Islam macam ni. Kalau hak jenis orang pandai akal ni, Nabi tak buat lagu tu. Nabi jawab berhujah-hujah banyak. Orang Arab ni dia simple saja hujah dia. Dalil dia dalil ijmali saja. Ni nak cerita pula kat kita ni, cerita contoh dalil ijmali ni. Ada satu hikayah, satu cerita. Hikayat ni cerita ni yang dibawa oleh satu imam yang tulis kitab yang bernama Asma'i, nama satu ulama. Cerita ni berlaku di sebuah kampung di Basrah. Basrah ni dia nak abang kita pula dekat dengan Baghdad. Dia tak tahu Baghdad pun, kita tak tahu Basrah pun, kita tak tahu. Di Iraq sana. Zaman dulu Baghdad lah yang paling top, kerana kerajaan Islam yang kaya Bani Abbasiyah, topnya di Baghdad.
Kemudian satu Arab ni datang berjumpa, tengah duduk jalan tu jumpa dengan seorang Arab, yakni Badawi, yang mengadap apa? Mendiami dusun, menunggang ia atas unta. Dia ni orang dusun, Badawi orang dusun, maksudnya orang Ulu, duduk atas unta. Atas unta baginya, mengsangkut ia akan pedang pada bahunya. Sangkut pedang pula di bahunya, duduk galas pedang pula. Dan pada tangannya anak panah. Maka memberi salam ia akan daku Imam Ismail tadi, serta berkata ia Badawi tadi akan daku, siapa kamu? Maka berkata, aku daripada anak cucu Asma'i. Maka berkata ia Badawi tadi, dari mana kamu? Mula-mula ditanya hang siapa? Hang siapa? Lepas tu, dari mana kamu? Maka kataku, datang daripada tempat membaca Kalamur Rahman. Maksudnya main daripada masjid. Dia dah abang tadi masjid Jami', masjid tempat orang buat main mat tu. Aku baru sudah baca Quran, kata. Maka berkata ia Badawi tadi ni, A'rab tadi, adakah bagi Rahman itu kalam? Tuhan tu ada suara lah. Tuhan boleh cakap lah, itu maksudnya. Adakah bagi Rahman itu kalam? Jadi Tuhan boleh cakap lah. Di masjid tu Tuhan cakap kan, tu imam cakap. Itu kan. Yang dapat dibaca orang akan dia. Maka jawabku, bahkan. Maka katanya, bacakan olehmu atasku suatu daripadanya. Cuba hang baca kalam Allah tadi ni. Maka kataku, turun olehmu daripada unta kamu, dan hendaklah membaikkan adab. Maka lalu turun ia Badawi tadi daripada untanya, dan duduk ia. Maka aku bacakan surah Az-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan di dalam bumi itu, wa fil ardi itu maksudnya di dalam bumi itu, beberapa tanda Allah. Ayatun, beberapa tanda Allah. Tanda apa? Tanda kata Allah Ta'ala ada. Alam ni tanda kata Allah Ta'ala ada, yang menunjukkan wujud Allah, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan dia. Dan pada diri kamu, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu itu pun ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintahkan kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan dia, yakni hendaklah kamu ketahui akan dia. Waktu itu terjemahan dia, tentang akan dia. Jadi dia nak cerita, kata bila satu Arab tu main, dia tanya hang siapa, dia apa abang nama dia apa semua, dari mana apa semua. Dia pun suruh baca ayat Quran. Dia suruh duduk, hang dengar elok-elok lah, hang pakai tanya apa atas lah kan. Hang tak kira ustaz tak ustaz, hang terjun dulu pada unta, hang duduk bersila elok-elok nak baca. Dia pun baca Az-Zariyat tadi ni. Dia buat main satu dalil naqli, dalil daripada Al-Quran. Dalil Al-Quran ni suruh kita fikir, kan. Tuhan sendiri habang. Wa fil ardi, hampa tengok tak dunia tu? Di dunia tu ada tanda-tanda kata Tuhan tu ada. Sebab tu alam ni dipanggil alam. Alam ni mai pada perkataan alam, maksudnya boleh tahu alamat. Kita tahu alamat. Alam ni adalah alamat. Alamat, tanda kata Tuhan tu ada. Kita nak tengok Tuhan tak boleh, kan? Nak dengar Tuhan tak boleh. Pasal apa Tuhan tak boleh? Boleh tak betul-betul kita boleh tengok ke? Atau kita saja tak diperlihatkan? Tuhan boleh ditengok pada hakikatnya. Sebab tu Nabi Muhammad tengok. Dan dari nanti kita duduk dalam syurga, nanti kita boleh tengok Tuhan. Tuhan sengaja tak tunjuk dia di alam kita ni, sebab dia nak tengok orang yang beriman tu. Manusia ni satu makhluk yang Tuhan cipta, dia bagi hati.
Dan dia bagi sifat-sifat panca indera kita bahas minggu lepas tu. Ada 5 panca indera ni kita boleh dapat ilmu. Tapi Tuhan tak boleh kita capai dengan panca indera. Saja Tuhan buat macam tu, dia nak tengok kita ni. Kerana manusia ni dia tak boleh cinta, kenal cinta kecuali dia tengok dulu. Boleh tak tengok mak kata aku pergi Minang dah kat hang satu orang. Dia teman nak tengok gambar tengok. Tak pernah dengar suara tengok benda. Tak tahu lah. Tak boleh cinta, payah cinta kan. Tapi Tuhan ni dia nak azab kata dia ni hebat. Dia boleh dicintai walaupun kita tak tengok dia, tak dengar suara dia. Dia hanya bubuh tanda-tanda ya. Dia panggil alam. Alam ni tanda kata dia ada. Tengok langit, tengok bumi, tengok pokok. Semua tu tanda kata dia ada. Orang yang berfikir ni tengok semua benda dia akan ingat Allah Ta'ala. Tengok lembu lintas jalan, tak tengok kiri kanan. Lembu ni baik pada aku ustaz. Tak tawakal dengan Tuhan ni kan. Duit tak ada dalam paket, takutlah nak hidup ni. Lembu tu kerja satu tak ada kan. Ada duit pun dalam paket lah. Lintas jalan pun haram tak tengok kiri kanan. Mau kena belah dengan orang mati yang tu. Dia lebih tawakal daripada kita ni kan. Kita ni tawakal dengan takut baik. Tak percaya pun kata Tuhan tu yang bagi hidup, bagi mati, bagi rezeki. Kita tengok pokok pula kan. Daun pokok juga tengok. Semua dia talar naik tu. 24 jam berdoa, bertasbih. Tengok daun pokok. Kita nak angkat tangan lepas mayang dulu tu kan. Buat lengur. Tapi nak minta tak tengok. Nak kaya, nak umur panjang, nak macam-macam nak. Angkat tangan pun malas. Nabi Muhammad bila berdoa tu, angkat tangan tu betul-betul. Dan bila dia nak betul-betul tu, dia angkat tangan tu macam lampau Badar. Esok nak perang. Nabi angkat tu dicontohkan dalam hadis sampai nampak ketiak Nabi yang putih tu. Bukan dia tak pakai baju lah, bukan contoh macam apa dia sendirang padi lah. Ni nampak kot punya tinggi ni jatuh dia punya komis dia tu, apa jubah dia tu nampak. Sabar tak? Doa sungguh-sungguh. Kan? Kita pula tak bersungguh-sungguh. Kita tengok langit pula, langit ni ada 7 lebih. Kita baru jadi guru besar sekolah, belagak lah. Langit tu tinggi lah, tak ada siapa pernah capai. Tu pun ada lagi tinggi pada dia. Ada lagi tinggi pada dia, ada tinggi pada dia. Tinggi mana pun pangkat kita, ada orang tinggi pada kita lagi. Tak mana pandai pun ada orang pandai pada kita lagi. Kita segak, orang segak, orang lain segak banyak pada kita lagi. Kata banyak, orang lain lagi kaya pada kita lagi. Jadi kita tengok bumi. Tengok bumi pula. Aku ni dicipta pada tanah rupanya. Tanah ni apa? Orang tak kata. Orang corok ayam. Apa gulai basi, orang kencing, orang berak. Apa tempat. Hina saja tanah ni. Aku asal main pada tempat ni. Hina ya. Kita sepatutnya bila berasal daripada tanah, kita kena perangai tanah lah. Tapi kita ni buat pada tanah, dia perangai langit. Kita ni dicipta daripada tanah bumi ni. Patutnya bersifat bumi ya, tapi kita bersifat langit. Nak tinggi, nak hebat pada kawan. Jadi kita pun duk fikir, Tuhan buat semua ni tanda kata dia ada. Jadi dia saja tak tunjuk zat dia. Kat Nabi Muhammad seorang yang dia tunjuk. Lain daripada Nabi Muhammad, dia bercakap dengan perantaraan Jibril. Nabi-nabi lain pun Jibril yang tolong jadi orang juru cakap dengan Allah Ta'ala ni. Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa, Tuhan cakap sendiri direct dengan dia. Nabi lain Jibril yang tolong main bang. Itu pun mereka yakin. Tapi Nabi Muhammad ni pasal apa? Tuhan panggil naik, jumpa dengan dia, tengok dia, cakap direct dengan dia. Kerana Nabi Muhammad ni selain daripada Tuhan paling sayang, dia penutup syariat tu. Dia nak buat benda besar. Hijrah tinggal kampung dia Mekah ni, pergi Madinah. Dan benda ni sampai jahanam dunia ni. Kita panggil kiamat. Syariat Nabi Muhammad ni, dia nak bawa tu benda besar. Di Mekah dulu dia bawa iman dia. 13 tahun cerita pasal iman dia. Lepas tu Tuhan tunjuk kat dia setahun sebelum dia nak hijrah tu, Isra' Mi'raj tu kan. Lepas tu dia turun tu dengan keyakinan lah. Bila kita jumpa sendiri dah, Tuhan nak suruh tu kan. Dia main di Madinah ni, dia buat main puasa, buat main semayang, zakat,
hudud, qisas, haram arak, haram judi, haram zina, hukum-hukum faraid, hukum apa semua lengkap 10 tahun duduk di Madinah. Jadi hak dia buat main tu benda besar, syariat dia bawa tu sampai hari kiamat ni. Jadi dia kena tengok Tuhan supaya confident betul macam tu. Ini cerita tentang alam ni. Alam ni ialah tanda, alamat. Bila kita tengok alamat, kita sampailah tempat yang kita tuju tu. Kalau tak belajar tengok alam ni, maka tak boleh nak sampai lah. Tapi betul-betul yang sampai ni ialah tengok ni tengok dengan apa? Tengok dengan mata hati. Dia panggil basirah. Bukan tengok mata luar ni. Kalau macam tu orang buta pakai tak lari tak jumpa Tuhan lah kan. Tapi orang buta ni yang banyak hafal Quran semua kan. Hak celik ni nampak je celik. Macam kita ni nampak macam jaga ni. Lena. Setengah pada kita ni lena. Mata duduk ni. Duduk reli tengok jam kata. Insya dah ke dah lah. Insya dah lagi. Nak 4 minit lagi baru masuk Insya. Jangan duduk kalut. Baik. Jadi tengok Tuhan tu, ada orang walaupun dia tak tengok, tapi dengan tanda-tanda Tuhan bubuh ni, dia yakin betul sanggup mati. Dia panggil mati syahid. Sebab itulah orang yang mati syahid ni Tuhan ampun semua dosa dia. Tak tanya orang, bukan masalah ampun. Tak tanya tu, ampun. Alam barzakh pun tak lalu. Sama-sama mati tu, masuk tu ruh tu, bubuh dalam burung hijau. Burung tu pula terbang pergi. Tengok syurga, masuk dalam syurga tu. Syurga ni siapa pun tak boleh masuk. Faham tak? Siapa pun tak boleh masuk ni syurga lagi tak kiamat ni. Tapi burung tu dia boleh terbang tengok dah. Mereka pun tak boleh nak duduk turun lebih sikit. Tapi duduk tengok dah nikmat tu maksudnya. Ini kelebihan orang mati syahid. Lain daripada mati syahid, semua kena duduk dalam kubur. Alam kubur tu ada orang ditanya satu soalan, ada orang 2 soalan, ada orang 3, ada orang 4, ada orang 5. Kebanyakan 5 lah. Pertama yang kedua tanya tentang iman. Siapa Tuhan kamu? Kemudian siapa Nabi kamu? 2 ni cerita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak ketiga baru dia tanya semayang. Apa kiblat kamu? Dia nak tengok semayang betul tak? Kemudian baru dia tanya siapa kawan-kawan kamu? Kan? Jadi dia tanya zakat, sedekah. Orang zakat nak hang tolong nak orang susah. Kemudian dia tanya apa dia? Satu lagi buat tau. Mak ikhwan kau apa Kaabah kiblat. Satu lagi buat soalan yang kelima. Siapa ingat? Apa imam kamu? Siapa imam kamu? Al-Quran. Kita ikut dah Al-Quran dalam hidup kita. Okey. Jadi 5 soalan. Hak kita semua kena lalu tu lah. Semua kena lalu tu. Jadi orang mati syahid ni kerana mereka sanggup mati. Ada orang sanggup bagi duitnya. Tak apa, duit mai lagi. Ada orang sanggup bagi makanan mai lagi esok. Tapi mereka ni sanggup bagi nyawa. Nyawa tak mai dah. Bagi sekali tu pakai habis, tak ada lah. Jadi Tuhan bagi masuk dalam syurga terus. Kerana cinta daripada Allah Ta'ala. Tapi kena hati-hati, orang yang pertama masuk neraka pun ialah orang yang mati syahid. Ada 3 golongan yang pertama boleh masuk neraka. Dia pergi masuk neraka tanpa hisab. Duduk di padang mahsyar ni, dihawin masuk dalam neraka lebih awal daripada orang kafir pun semua ialah yang pertama sekali orang mati syahid. Tuhan panggil dia, hang patut masuk syurga kan neraka? Dia kata syurga. Pasal apa? Aku mati syahid fi sabilillah. Tuhan kata dak, hang bukan mati untukku. Hang nak habaq kata hang berani masuk dalam neraka. Yang kedua masuk neraka paling awal ialah ulama. Ustaz ni masuk dulu. Hang nak habaq kata hang pandai, hang masuk dalam neraka. Yang ni yang masuk neraka dulu. Barulah orang-orang buat maksiat apa semua masuk. Yang ni yang kita takut tu, yang kita kena mengaji tasawuf tu, kena ikhlas betul-betul. Baik. Jadi ini dalil ijmali. Dalil ijmali ni orang awam lah, orang kampung kita panggil, orang dusun. Macam tu ya. Ada alam ni, tanda kata Tuhan tu ada. Takkanlah jadi sendiri. Kan? Dalam dunia ni orang kafir pun tahu fikir kata Tuhan yang cipta alam ni.
Hanya ada beberapa golongan dalam dunia ni yang kata dia tak kata Tuhan. Pertama sekali komunis. Fahaman daripada Karl Marx. Ada satu Yahudi duduk di Jerman, di bandar Trier. Karl Marx ni buat satu buku, dia buat satu fahaman. Daripada fahaman itulah orang cipta komunis. Hak sama rata manusia ni. Tak ada siapa ni. Kerajaan ni tolong bagi semua. Tak ada siapa boleh je kaya pun. Fahaman itulah dibawa lah yang paling kuat di China lah. China, Rusia apa. Dia pun kata Tuhan tak ada. Tapi hati kecil dia pun tahu kata Tuhan ada. Macam orang Rusia apa kan. Walaupun dia tak ada agama. Orang Rusia ni banyak tak ada agama. Yang ada pun sebahagian rakyat dia tu agama Kristian. Tu pun Kristian Ortodok dulu ni. Orang Rusia banyak tak ada agama. Dia faham komunis tu lah. Yang kedua di dunia ni yang tak percaya kata tak ada Tuhan ni orang etis. Etis ni kuih banyak lah. Di Indonesia banyak, di Malaysia ada sikit-sikit lah, pelempur kan, etis. Dia gunakan kan. Dia kata semua benda ada pencipta, takkan Tuhan tu tak ada pencipta dia. Dia main fikir akal tu ya kan. Etis pun banyak lah. Tengok dalam YouTube pun boleh tengok lah etis-etis di Indonesia lah. Dia berhujung dengan Habib lah apa-apa ni. Di Amerika banyak lah etis ni kan. Geng etis ni lah. Daripada fahaman etis ni yang dia buat jenis lari, bogel, ikut-suka. Dia puasa macam Tuhan tak ada. Ikut manusia ni ada human right. Hak diri dia. Dia nak buat apa ikut-suka dia. Kan? Banyak dah. Lain daripada tu semua orang percaya kata Tuhan ada. Cuma nak cari Tuhan yang sebenar tu lah yang kena mengaji Islam ni. Kita pergi tengok cerita Arab ni. Maka kata Arabi telah benar Rahman itu berfirman ia. Maka tai unta itu menunjukkan ada unta. Ada alam ni tunjuk kata Tuhan tu ada. Ada tai tanda kata unta tu ada. Macam kita lah masuk-masuk main dalam surau ni tengok ada tai kucing. Kita pun tanya orang ramai, hampa rasa kucing masuk tak tadi dalam surau ni? Kawan tu kata, masuk lah Mat. Hang tak nampak ke tai dia? Aku tak nampak pun dia masuk. Tak gaduh tengok dia masuk lah, tai tu duduk ada. Takkan tai tu boleh main, kucing tak main. Jadi dia panggil dalil. Tai tu menjadi dalil yang menunjukkan kepada madlul. Madlul dia kucing tu. Jadi alam ni dalil, Tuhan tu madlul. Tengok dalil, tahu dah kata madlul tu ada. Orang cerdik ni tengok dalil saja. Macam kita lah, kita bagi salam, Assalamualaikum dalam rumah. Orang dalam rumah tu jawab, dalam rumah ni tak ada orang. Kita nak pegang hak dia kata, kalau otak kita kata apa? Otak kita pun isbat. Kita kata ada orang. Takkan tu raya cakap, tak pun belesit cakap. Suara dia. Kita isbatkan, maka kita nafi tak ada orang tu, walaupun dia jawab kata tak ada orang. Kita tengok asap, tak nampak pun api di bawah ni, tapi asap naik kepui di ujung ni, dia tak ada terbakar di bawah ni. Kalau tu tak tentu, ada seorang lagi pula. Dia tak tentu, dia tentu asap berada tentulah api ada di bawah, dia tak tentu. Jadi orang cerdik ni dalil tu cukup lah, tak tunjuk pun. Dia orang cerdik ni tak nanti tengok Allah pun dia tahu kata Tuhan tu ada. Di diri kita tu selalu tengok jauh sangat, tengok alam langit macam saya kata lembu tu, nak kena pergi cari lembu pula duduk dalam bekan nak cari lembu sama. Tengok di kita tu pun tahu dah kata Tuhan tu ada. Dia bubuh siap ada alif lam ha di tangan kita ni kan, nama dia bubuh dah. Kita buat apa kalau tak ada tangan ni, tak payah apa-apa tu pun makan tak bismillah pun banyak kan. Tuhan pun siap tu. Dia buh nama dia, jumlah nama dia, belah ni 18, belah ni 81, campur beri 99. Semua tu perangai dia. Tuhan kata siapa yang pakai akhlak aku, maka dia masuk syurga. Pakai akhlak Tuhan tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perangai dia 99 tu pakai di kita. Pakai tu pasal kita tolong orang lain, macam Tuhan tolong. Bukan dia harap balas apa pun. Penyayang Tuhan. Penyayang ni tak ada habis minta orang kan. Kita pula pilih kasih. Hak kawan-kawan dia tolong. Hak tak kenal kita tak ubah, bagi salam pun tak. Jadi kita tak pakai akhlak Allah Ta'ala.
Di kita tu pun kita tahu dah, kata Tuhan tu ada. Baik, habis kot tu. Jadi ada unta, ada tik unta menunjukkan ada unta, dan bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Kalau kita tengok tapak kaki, bekas tapak kaki, maksud ada orang yang berjalan. Maka langit itu ada buruj, tempat berjalan bulan dan bintang. Di langit tu ada buruj, susunan bintang-bintang. Dan matahari dan bumi mempunyai jalan, dan laut mempunyai ombak. Tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif? Latif maksudnya yang betul-betul detail. Latif tu maksudnya detail, yang lembut, yang detail betul, hingga akhir hikayat. Tu. Jadi dia ada bahas dengan Arab tu macam tu lah. Semua benda ni tunjuk kata Tuhan tu ada. Semua benda tunjuk kata Tuhan tu ada. Kita saja, hati kita saja yang enggan terima. Dia panggil kufur. Kufur ni memang perkataan kafar. Kafar ni tutup, penutup. Sebab tu orang-orang yang tutup pintu hati tu dia panggil kafir. Pintu hati tu dia tutup. Tuhan tutup. Dia tak boleh nak terima hidayah. Cahaya tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk hidayah. Otak dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir kata Tuhan yang menentukan semua benda. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala tu, maka kita pun tahu hakikat diri kita. Kenailah diri kamu bagi rata-rata, baru nak kenal Tuhan yang nyata. Kenal Tuhan yang nyata, maka binasalah diri kita. Bila kita dah kenal Allah SWT, maka baru tahu kata kita ni hamba saja. Kata kita bukan kita punya, kesihatan kita ni bukan kita punya, keluarga kita ni bukan kita punya, semua ni bukan kita punya, semua Allah yang punya. Jadi habis, selesai. Tauhid tu macam tu ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu nak kenal Allah Ta'ala. Lepas kenal tu, kenal syariat, kenal tarekat, kenal hakikat. Ma'rifat tu dipatah balik. Patah balik main syariat balik. Macam tu lah. Mengukuhkan syariat tu balik. Semayang tu jugalah. Cuma semayang tu dengan faham yang sebenar. Macam tu. Bukan kata mengaji sampai lain kali tak semayang. Tak usah dah. Dia cuma nak kenal falsafah tu saja. Dia patah balik mai kepada apa yang Nabi kita bawa lah. Jadi kenal Allah Ta'ala. Sehingga kita berkorban macam mana para sahabat Nabi tu. Para sahabat Nabi itu berjuang Islam ni, semua dia bagi ke agama ni. Macam mana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni manusia paling banyak kali iman. Diceritakan kalau dia semayang tak dengar suara dia. Macam kita cerita tadi kan, bila semayang kena dengar telinga lari. Dia kata Abu Bakar ni, dia punya keimanan tu bila dia takbir, Allahu Akbar, Allah yang paling besar dalam diri dia tu, dia riau, dia tak boleh nak baca, dia punya sebab tu yang kata Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab tu bila Nabi nak wafat, pagi subuh tu Nabi tak larat bangkit dah. Yang saya dah cerita tu, Nabi suruh Bilal azan. Nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah sendiri ni kata suruh orang lain lah jadi imam. Dia kata dia tahu ayah dia ni satu orang yang begitu sensitif. Kalau dia baca yang Quran tu, dia jadi imam je lah, suruh tak boleh nak tolong. Abu Bakar yang kata iman dia tu punya banyak sampai riau sedia. Suara tak dengar. Baca Quran apa mayang suara tak dengar. Dengar bunyi duk riau kan. Yang kata Sayyidina Abu Bakar. Ini iman depa ni. Macam Sayyidina Ali pula bila dia sembahyang hilang tu. Panah kena dia kata Zat. Hamba tunggu Zat kumit sembahyang. Allahu Akbar. Cabut panah. Dan dia kata Allah paling besar. Hilang tu. Dunia ni lupa betul. Hilang diri dia tu. Kerana dia tahu kata hidup ni hanya pinjaman saja. Kita pula Tuhan ambil apa kat kita tu kan. Duk teringat tu. Hilang kasut dah tu tak puas hati tu. Mak mentua kata masak tak sedap 30 tahun tu teringat tu. Kita duk rasa diri kita tu ada. Orang buat nanya kat kita tu rasa tak boleh nak boleh dendam tu. Tak boleh nak kata balik tu. Tak puas hati tu. Jadi sebab kita tak nampak kata hidup kita ni Allah yang punya. Semua hak baik, hak buruk orang buat kat kita tu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami banyak, ampun semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang sejati ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah ataupun mimpi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami, bagikanlah kami rezeki untuk menziarahi Nabi di Madinah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami untuk mengucuk tangan Nabi yang mulia nanti ya Allah di padang mahsyar ya Allah, dan melangkah bersama-sama ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami, ampun dosa pasangan kami, ampun dosa keluarga kami ya Allah, anak pinak cucu-cucu kami ya Allah. Berikanlah mereka iman ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi